Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita buka kitab barulah. Kitab syarah kitab tauhid lah. Saya ambil daripada kitab yang dikarya oleh Dr. Firanda lah. Ustaz Dr. Firanda, ulama di Indonesia lah. Okey. Hari ini kita nak bincang pula tentang hadis Waqid Al-Laitsi tentang pohon Zatu Anwa'. Adalah hadis tu cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam marahlah kepada ada sahabat yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dia minta untuk ada ke pohon yang jadi tempat berkat, ambil berkat dah, boleh kata pedai dan sebagainya, untuk ambil berkat dengan pohon tersebut. Jadi pohon Zatu Anwa' ni. Jadi keyakinan kaum musyrikin terhadap pohon dikata pokok Zatu Anwa' tu ada 3 perkara lah. Pertama, mereka mengagungkan pokok tersebut, pohon tersebut. Yang pertama lah. Yang kedua, mereka menetap duduk di pohon tersebut, di pokok tersebut untuk beribadah. Yang ambil berkat. Macam selalu ingat macam ambil berkat di kubur lah. Ni ibadah mesti di kubur lah. Di rumah makhluk lah, rumah. Kalau kubur kat Syiah ke Sufi, tarik Sufi melampau ke tarikat hak mengarut dia akan ambil kubur tu sebagai ambil berkat dengan soleh kononnya dah. Dah. Jadi bukan masjid Allah. Masjid ni rumah Allah. Di rumah orang mati, rumah tak wali dah. Yang anggap berkat, beribadah yang anggap lebih lah. Jadi dia ni jalan tengah lah, shortcut kononnya dia jadi tengah antara Allah dengan kita, dengan Allah SWT ni, manusia dengan Allah ni, dia guna kubur. Ni pun dulu orang kafir pun guna pokok. Dia rasa Tuhan ni jauh sangat, dia gunalah pohon, pokok untuk jadi perantara antara dia dengan Allah untuk beribadah. Yang ketiga, masalah pohon, pokok Zatu Anwa' ni, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang dan panah di pohon tersebut, di pokok tersebut, dalam rangka mencari keberkahan, cari berkat lah, ambil berkat agar keberkahannya berpindah dari pohon, dari pokok tu ke senjata-senjata mereka, iaitu agar pedangnya lebih tajam dan agar mereka lebih kuat dalam menggunakan pedai-pedai mereka. Itulah anggapan mereka dah. Perbuatan mereka ini merupakan syirik akbar kerana ukuf. Ukuf ni perasak lah. Orang perasak pedai ke apa ni. Menepat ataupun beriktikaf. Okay. Tu perasak yang maksudnya dia macam itikah, tapos itu dah. Menetapi melazimi sesuatu dengan bentuk pengagungan dan mendekatkan diri. Macam lah ni duk gagal di Gunung Jerai dah. Macam tu lah dia. Gunung Jerai di Kedah tu ada orang tapos itu dah. Dia kata nak mari Nabi Khidir lah dah. Nak mari tak wali dah. Mari dah. Rijalul Ghaib. Sedangkan sebenarnya dia tu jin syaitan iblis lah dah. Jadi dia ni macam bertikah ukuf, menetapi melazimi suatu tempat dengan bentuk pengagungan dan mendekatkan diri. Adalah ibadah lah. Jadi ibadah lah. Kerananya mereka mencari keberkahan dari pohon tersebut, lantaran terkumpulnya pada mereka itu 3 perkara ini. Maka mereka telah terjumus dalam syirik akbar sebenarnya dah. Kalau dia buat macam Tuhan lah. Perkara tu sepatutnya hanya ditujukan kepada Allah SWT, tapi dia tapa tu nak fokus kepada Tok Wali tu dah, kepada berkat pokok tu, ia akan jadi macam syirik. Sebagian sahabat kerana baru sahaja masuk Islam kemudian meminta kepada Nabi SAW agar membuatkan bagi mereka seperti pohon milik kaum musyrikin. Para sahabat tidak menyangka bahawa permintaan mereka tersebut merupakan syirik. Sahabat baru masuk Islam ni tak tahu, tak sangka kenapa Nabi kata ambil berkat dengan pokok tu macam syirik dah. Rasulullah SAW menegur mereka dengan keras dan menyamakan perkataan permintaan para sahabat tersebut seperti perkataan kaum Nabi Musa AS kepada Nabi Musa lah. Kaum Nabi Musa minta apa? Sahabat abang Islam ni minta suruh buat pohon berkat, nak ambil berkat dah. Nabi Musa pula, kaum Nabi Musa minta Nabi Musa apa pula? Buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana bagi mereka kaum musyrikin yang menyembah berhala memiliki sesembahan. Inilah. Jadi Nabi sama ke ambil berkat tak kelulu ni pokok ke apa ni. Dah. Dia jadi macam
uh, buat berhala dah. Serupa macam berhala. Dah ambil berkat ni macam berhala dah. Ambil berhala dah. Kalau kita nak kira pokok ni jauh lagi daripada kubur. Kubur ni lebih berat lagi kira-kira dah. Kubur ni lebih dekat dengan berhala. Sebab zaman Nabi pun, zaman sebelum Islam ni tu, ada kubur-kubur yang asalnya tak latar apa tengok dah. Kubur tu sebenarnya dijadikan sembahyang sebelum last kali you buat patung berhala lah. Sebab tu payah lah nak letak banyak tempat nah. Jadi sebenarnya kubur tu adalah lebih berat daripada pokok nah. Begitu pun pokok nak ambil berkat pun serupa nak berhala dia mengikut Nabi SAW. Buat perumpamaan serupa dia. Tentu saja para sahabat Nabi walaupun jadi walaupun sahabat dah tentu saja para sahabat Nabi walaupun sahabat Nabi Musa tidak menyembah selain Allah. Sementara mereka kaum musyrikin di zaman Nabi Musa dan Nabi Muhammad ni menyembah berhala selain Allah. Di sahabat Nabi dan sahabat Nabi Musa ni tak sembah selain Allah ni. Jadi hak semua-semua ni kaum musyrikin betul-betul dah. Tapi gitulah. Maka Nabi menyamakan perkataan para sahabat dengan perkataan kaum Nabi Musa. Sama dah. Mereka hanya meminta dan setelah ditegur, akhirnya mereka meninggalkan apa yang mereka minta tersebut. Seandainya mereka melakukan apa yang mereka minta untuk memiliki seperti pohon Zatu Anwa' tu, pokok Zatu Anwa', nescaya mereka akan terjerumus dalam syirik akbar. Dia akan jadi macam syirik akbar. Berkat ni jadi khurafat. Yang akan jadi dah sekali jadi macam berhala lah. Gitulah cerita dia lah. Secara zahir bahawasanya kaum musyrikin terjerumus dalam syirik akbar bukan hanya sekadar bertabaruk ambil berkat dengan pokok Zatu Anwa', pohon Zatu Anwa' tersebut. Akan tapi kerana disertai pengagungan rasa agung, rasa hebat dah. Kubur ni hebat tu, wali hebat ni. Terhadap pohon tersebut, pokok tersebut, seakan-akan pohon tersebut ada rohnya, ada benda hebat, ada jin di sebaliknya, ada roh dia, ada rijal ghaib di sebalik pokok tu dah. Yang boleh mendekatkan mereka kepada Allah, ada tok wali pokok tu dah. Guru Jerai ni ada tok wali dah mendekat kepada Allah SWT. Ni yang jadi gini lah. Dan ini semua sama dengan berhala Al-Uzza. Serupa dengan berhala Al-Uzza lah. Macam di Hadramaut dah. Kubur Nabi Hud tu. Seolahnya lebih molek, lebih afdal, lebih mustajab doa di kubur Nabi Hud. Dah berbanding dengan tempat lain dah. Ada upacara khusus. Kalau kita pergi ke Mekah, kita mengagungkan Allah. Rumah Allah tu simbolik saja dah. Baitullah tu, Kaabah tu simbolik. Seolah-olah bukan Allah duduk situ, seolah-olah macam Allah duduk situ lah rumah Allah dah. Kita mengagungkan Allah sebagai simboliknya Kaabah tu dah. Kita apa pusing Kaabah nak agungkan Allah. Sebabnya Allah bukan duduk situ, tapi sebagai satu simbol untuk menyatukan umat Islam. Jadi begitu juga kubur Nabi Hud pun dah. Orang buat upacara ni macam buat haji. Dia ada wukuf, dia ada gapa lapis Sya'ban, 9 Sya'ban dah. Kita tengok tu macam upacara haji lah. Jadi dia buat apa yang pergi ke Hadramaut? Dia mengagungkan kubur, mengagungkan Nabi Hud. Dia anggap Nabi Hud ni atau kubur tu yang punya tu. Macam Rijalul Ghaib lah, makhluk aluh, jin ke manusia lah. Nabi Ruh, Nabi Hud lah dah. Jadi macam Tuhan, mengagungkan Nabi Hud macam Tuhan. Jadi itu menjadi masalah ni lah. Tu jadi masalah. Begitu juga dengan pohon ni lah. Pohon ni ya seolahnya ada makhluk halus. Ada jin, ada roh, ada rijal ghaib, ada wali di sebalik pohon Zatu Anwa' tu. Yang jadi satu kuasa ghaib, yang ada kuasa ketuhanan sedikit sebanyak dah. Tuhan kecil lah kita kata dah. Dan ini sama dengan berhala Al-Uzza jugalah. Yang berbentuk pepohonan juga. Yang ada lagi Al-Uzza ni. Yang asal pada Al-Aziz jadi Al-Uzza. Dan dia sebenarnya pohon-pohon, pokok-pokok yang diambil berkat dah. Dan sekali jadi sembuh dah. Yang tak kala ditebang oleh Khalid bin Al-Walid, ternyata ada jin yang menepati pohon tersebut. Ada jin sungguh dah dalam pokok tu dah. Hal ini mirip sekali dengan orang-orang yang mengusak-ngusak kuburan atau besi-besi dinding pagar kuburan dengan keyakinan bahawa penghuni kubur tersebut boleh mendatangkan manfaat dan menolak mudarat walaupun sebut dengan izin Allah dah. Kubur, besi-besi dinding pagar kubur yang anggap berkat boleh beri manfaat dan menolak mudarat dalam seolah ganti kerja Tuhan lah. Walaupun kata hakikatnya dengan aku Islam ni kata yang berkuasa sebenarnya dengan izin Allah dah. Ya, tu tak boleh guna syirik jin ke apa juga ni.
insya-Allah dengan izin Allah kita ni. Baik-baik insya-Allah juga. Tu pun tak boleh kerana manfaat dan menolak mudarat, benda-benda ghaib hanyalah Allah SWT dah. Kan benda zahir tak apalah dah. Tu pun dengan izin Allah jugalah. Tetapi tak apalah, Allah maafkan sikit. Kalau kita nampak Allah masih yang Maha berkuasa, ya akan dimaafkan kerana zahir itu adalah benda yang dimaafkan sunnatullah, pada sistem yang Allah buat untuk manusia hidup dalam sistem perkara tersebut. Kita nak kita lapar, kita makan untuk kenyang dah. Dengan izin Allah dah dah. Atau tak apa dah. Tapi kalau kita guna jin nak bubak ke guna apa, jadi ada unsur-unsur mengagungkan jin tu, tu masuk jadi syirik lah. Dan dengan mengusap-ngusapnya akan mendekatkan diri kepada mereka kepada Allah. Tu masalah usap kubur, usap pokok dah, usap pohon azat anwa' ke apa tu, kerana anggap boleh mendekatkan diri kepada Allah dah. Dia kata Allah ni jauh, ni dah cara nak suruh dekat dengan Allah. Maka ini dah syirik akbar. Lain halnya yang dilakukan oleh sebahagian orang jahil yang mengusap pintu-pintu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dengan niat sekadar cari berkah dari Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi tersebut, tak sampai tahap tu lah. Sebabnya kalau demikian ada roh, ada benda ghaib, ada jadi juga. Tapi biasanya orang sebetulnya dia kata ni tempat Nabi lalu dia berkat gitu je dah. Kalau setara tu tak apa. Kalau dia ada roh, ada unsur ghaib, dia jadi tak boleh juga dah. Tapi biasa jarilah. Kalau setuh kubur masjid, bukan kubur dah, masjid Nabi ke apa tu, lagi pada syirik kecil saja dah, syirik kecil saja. Sebabnya dia tidak ada anggap benda-benda ada di sebaliknya, benda-benda ghaib dah di sebaliknya dah, sekadar berkat saja. Lain halnya jika mereka meyakini bahawa pada tiang-tiang masjid Nabi ke Masjid Mekah tu ada ruh orang soleh, ada tok wali, ada benda-benda ghaib, kait dengan benda ghaib lah kita kata dah. Atau tiang tersebut dibangun di atas kuburan orang soleh. Dah. Dia tiang gapo tu, tiang orang soleh dulu ke apa, ada kait dengan ghaib, ada jin, ada kuasa, ada kuasa ghaib lah kita kata dah. Dan dengan mengusap tiang tersebut, maka roh orang soleh tersebut akan memberikan manfaat atau menolak mudarat. Tentu ini adalah syirik besar juga. Jihad tamhid lah, syarah kita tahu juga dah. Jadi halaman 135. Faedah daripada hadis ini, buruknya kejahilan kebodohan. Kerana Abu Waqid Al-Laisi, sahabat Nabi ni, baru saja masuk Islam dan belum sempat mempelajari akidah dengan lebih detail daripada Nabi lah. Akhirnya ia meminta sesuatu kepada Nabi yang ternyata merupakan syirik. Hal seperti inilah yang membuat semakin ditekankannya pentingnya belajar akidah dan juga mempelajari tentang syirik untuk kita jauhilah. Tidaklah para penyembah kubur orang besar kubur, semua kubur terjumus ke dalam kesyirikan. Kubur Nabi Hud ke, kubur Nabi